ada dua benda yang kita kena letakkan bila kita nak buat usaha boykot ni. Yang pertama adalah boykot dengan ilmu dan juga boykot dengan adab. Pertama, bila isu Palestin ni, semua kita tahu kalau di Malaysia ni, terpaksa saya sebut, dia bersifat bermusim. Dan juga boykot tu kita faham memang bermusim. Assalamualaikum, selamat menonton dan selamat mendengarkan kami dalam Minmat Podcast yang dikuasakan oleh Yasama Wadah dan Langkah Studio. Alhamdulillah. Rahmat, hari ini kita masih lagi nak bercerita tentang Palestin. Masih. Orang cakap tak muak ke, tak bosan ke? Tak. Tak bosan. Tak bosan, kau tak bosan, kau bosan lah. Dia tanya. Dia tanya. Jangan marah. Tapi apa pun kita merakatkan simpati kita, Rahmat. Kepada mangsa-mangsa dan juga bukan saja kepada mereka saja, dan juga kepada seluruh dunia. Yang rasa simpati kita kepada dunia sebenarnya hari ini, yang mana kita hanya mampu untuk berdemonstrasi. Bayangkan Mat, dekat Washington, dekat London, dekat seluruh bandar-bandar utama di negara-negara besar Eropah berkumpul. Tapi hanya sekadar berkumpul. Bantuan masih lagi berada dalam keadaan yang kita kata sangat terhad. Dan Jordan melepaskan bantuan daripada udara. So, kita nak bincang masih lagi dalam polemik ataupun konflik Palestin dan Israel ini. Kita bersama dengan siapa, Rahmat? Kita bersama dengan Aiman, CEO bagi My Aqsa Defender. Jadi, Assalamualaikum. Oh, tu dia. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat. Dapat tangan. Lama. Tangan pejuang. Jadi, kita bersama dengan Aiman. Betul CEO jawatan tu? Setakat ni itulah. Masih CEO part time. Baik, CEO part time. CEO part time tapi perjuangan full time. Jadi Alhamdulillah kita nak cerita pasal Palestin, tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, semasa podcast ini disiarkan ataupun dipublish, dah lebih pada 30 hari perjuangan mujahidin, perjuangan orang-orang Gaza untuk memerdekakan negara dia dalam lebih kurang 33 hari. Jadi kita nak cerita pasal update semasa, sebab memang dah jadi suam-suam kuku ataupun dah ramai orang dah tak mula ambil peduli, orang dah mula jalan seperti biasa kehidupan dia. Dan yang paling penting, walaupun sampai 33 hari, perjuangan boykot masih panas. Betul, itu jadi ini perbincangan dia. Ni highlight. Bagus. Cuma tetap juga orang cakap hangat-hangat tak ayam. Ya, betul. So Amin, soalan Amin kepada Aiman yang merupakan orang yang kita kata muka depan bagi perjuangan Palestin di Malaysia. My Aqsa Defender. Okey, baik. Sekarang ni orang bercakap pasal boykot. Betul. Pada permulaan perjalanan boykot ini diterima, dan juga kita rasa bak kata Datuk Badli Shah lah. Tok Bad kata kalau sebelum ni boykot ni seminggu 2 minggu je. Dia dah masuk sebulan, semua tempat-tempat yang kita katakan tempat perlu untuk diboykot masih lagi kosong. Walaupun ada orang, tapi masih lagi orang tak berani lagi. Dan seruan boykot tu masih lagi berterusan. Dan soalan saya kepada Aiman sendiri, boykot tu relevan ke dalam melemahkan musuh kita Israel Zionis laknatullah? Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang cukup cemas lah. Kalau saya jawab ni pun boleh tahan, banyak juga orang akan memerhati lah. Tapi bila kita cakap tentang isu Palestin ni, dan kita melihat bahawasanya di apa yang berlaku di sana, dia ada dua pihak yang kita banyak kat media sosial orang cakap pasal kena neutral dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita kena memilih pihak. Kita tidak boleh menjadi orang yang berada di tengah ataupun yang tidak memilih pihak yang mana-mana. So kalau bagi kita, al-haq itu satu, al-batil itu satu. Yang hak itulah orang-orang Palestin, dan juga al-batil itu adalah rejim Zionis Israel. Itu kita kena jelas lah. So bila kita nak melawan satu musuh yang bahasanya kuat lah, yang telah establish sejak 1948, kita kena lihat seorang guru saya iaitu Dr. Hafizi Muhammad Anwar. Dia kata kalau kau nak tengok Israel ni, kau bayangkan dia adalah octopus. Kenal lah octopus? Octopus kan? Shotong Kurita. Dia ada 8 otak. 8 otak dan juga tangan dia banyak kan, mencengkam kita. So bila kita nak melawan octopus tu, nak melepaskan setiap cengkaman tu, kita imagine lah Israel ni dia dah mencengkam bukan saja dari sudut ketenteraan, tapi juga ekonomi dan sebagainya. Sosial, hiburan. Macam-macam, hiburan, betul. Jadi salah satu daripada kaedah untuk melepaskan ataupun melemahnya adalah daripada segi ekonomi. Dan dari segi ekonomi terbukti berkesan sebenarnya. Boleh tengok di website BDS Global. BDS ni apa sebenarnya? BDS Boycott, Divestment, Sanction. Bukan BDS. Bukan BDS yang lain. BDS. So yang telah dimulakan pada tahun 2005. Lama dah. Oleh lebih 170 NGO yang kebanyakan adalah NGO yang pro-Palestin yang berada di Eropah dan sebagainya. Jadi selepas 18 tahun mereka dah rekodkan dia punya kejayaan-kejayaan. So bila kat Malaysia ni mungkinlah dia bermula sekitar tahun 2009
bila berlakunya serangan Israel ke atas Gaza, orang Gaza panggil bila berlakunya serangan dengan nama-nama yang izzah. Contohnya pada 2009 bila Israel menyerang Gaza, sahabat-sahabat kita di Gaza meletakkan Ma'rakat Furqan. Maksudnya adalah peperangan yang membuka jalan kemenangan. Dan ketika itu banyak usaha yang dilakukan oleh beberapa kumpulan di London. Satu grup namanya In Minds, kalau perasan, dia fokus kepada memboikot barang-barang daripada US dan juga UK. Dia kata buy American last. Tapi senarai dia terlampau banyak gila. So sampailah bila orang boikot tu dia tak nampak berjaya ke tidak. Sebab list tu sampai 100. Bayangkanlah macam mana kita nak boikot 100 barangan. Dan ketika itu tak ada social media dan sebagainya, fokus kepada flyers etc. Tapi berjaya. Tapi tidak kurang berjaya. Okay, juga tak dapat dari segi data dan juga statistik. Berjaya ke tak kita boikot produk A sebagai contoh. So itu sekitar 2009. Tapi bila berlakunya kata apa ni, satu movement boikot yang dipanggil BDS global ini, so dia lebih spesifik. Bila contohnya nak target sesuatu produk tu, dia akan kaji kenapa. Itu yang pertama. Bagaimana susul galur dana itu sampai ke Israel. So antara syarikat-syarikat yang sedang diboikot adalah antaranya, kalau saya boleh sebut di sini, adalah HP. Barang-barangan komputer lah. So kenapa HP sebagai contoh? HP dia dapat tender ataupun kontrak untuk mengawal selia di penjara-penjara Israel. Dan juga di kawasan-kawasan penduduk Palestin, di kawasan tepi barat dan sebagainya. So dia ada motif kenapa kita kena boikot. Itu yang pertama. Kedua, kita tahu money trail dia ke mana. So bila kita boikot tu, dia memberikan kesan terus kepada syarikat HP tersebut. Itu pertama. Kedua, syarikat yang kita sasarkan juga mungkin korang yang minat bola dan sebagainya, Puma. Brand Puma. So orang tanya kenapa nak boikot Puma kan? Kalau kat Malaysia dia banyak kan. Tapi sebab Puma dia sponsor pasukan bola sepak Israel. Dan kita tahu Israel, dia punya pasukan bola sepak tu, dia menafikan hak kepada player-player Palestin untuk bertanding dan sebagainya. Bahkan ada player Palestin yang ditangkap, ada yang terbunuh beberapa tahun yang lepas. So ini adalah dua produk yang kalau saya nak kongsi dengan rakyat Malaysia, ini adalah yang strategik lah kalau untuk diboikot oleh rakyat Malaysia. Cuma persoalannya sekarang ni, bila setiap kali perang, list yang lama tu dia akan datang semula. Baik. So itu isu yang McD, Starbucks, KFC. Nama-nama tu lah. List lama Betul. Aiman minum air dulu. Sebelum Aiman Aiman hilang arah. Okey, kita nak cerita pasal satu lagi keadaan sebab Aiman dah sebut list lama. Maksud list lama maksudnya list ni tak update. Betul. Mungkin tak update. Ataupun kita boleh sebutkan list lama ni mungkin ada yang tak relevan. Saya nak tanya direct kepada Aiman sebab isu ni banyak sangat permainan dia. Permainan media sosial yang apa dia? McDonald Malaysia. McDonald ni macam mana sikap kita terhadap McDonald? Okey, kalau saya cerita sejarah dia, mungkin dia relate dengan beberapa peristiwa-peristiwa lah. Macam saya dulu bersama dengan satu NGO, Aksa Sharif, kemudian MyCare. Dan saya pun sebahagian daripada pasukan yang kita lancarkan boykot McDonald pada tahun 2012 ketika itu. Dan saya bagi kredit lah kepada pasukan Aksa Sharif dan juga MyCare ketika itu yang menyusun strategi boykot. Dan ketika itu bila kita launch boykot McDonald, ketika itu BDS Malaysia belum ada lagi. Sekarang BDS Malaysia dah ada. Tapi dulu sebab NGO yang bersama Palestin ni, kita kena mulakan sesuatu. So pada 2012 tu kita mulakan kempen boykot McD dan juga disambut oleh masyarakat. Dan apa justifikasi kita sebenarnya? Ketika 2012, McDonald Malaysia dia mempunyai talian yang terus dengan McDonald Corporation di US, dan McDonald Corporation di US memang ada sumbangan kepada entiti haram Israel melalui beberapa NGO dan sebagainya. So dia ada paper trail. Dan bila kita buktikan dengan penulisan artikel, analisis dan sebagainya, kalau saya boleh sebut sahabat saya, saudara Khalid Jimat, penulisan-penulisan yang sangat, orang kata apa ni, bila kita kata kenapa McDonald tu, dia ada dia punya basis dan juga fakta-faktanya. Baik. Dan benda itu di kita cross check bila kita buat search di SSM dan sebagainya, memang ada some sort of corporate exercise yang dia cuba buat untuk menyembunyikan bagaimana pemilikan di Malaysia ini di link di Singapura, dan Singapura tu link dengan US. So bila dia kata contohnya ketika itu 2012, dia kata McDonald Malaysia ni hak milik 100% orang-orang tempatan sebagai contoh. Tapi bila kita tengok share tu dan sebagainya, dia daripada Malaysia tu dia pusing-pusing daripada Singapura ke US hak miliknya. Sebab itulah kita letak sasaran, sebab kita tahu dengan kita boykot McDonald di Malaysia, dia akan memberikan tekanan kepada
McDonald Corporation di US. Ketika itu namanya adalah Gordon Arches. Dia tekanan macam mana? Tekanan ekonomi je lah, itu je lah. Tekanan ekonomi supaya mereka menukar polisi. Bila perniagaan semakin rugi, merosot dan sebagainya. Tapi itulah bila sebut pasal boycott McD ni lah kan. Dia ada banyak pandangan dalam social media. Antaranya dia kata bila takbir kena usik, mufti mati. Bila McD kena boycott, mufti kalut. Dan orang ni dia sebut pula, ingatkan kita je berdengar agama. Mufti pun sedang membonceng agama sama. Negeri Kanoha punya mufti ni kadang-kadang dia pun bukan liberal international. Dia dah masuk macam-macam. Dia dah terlampau polarisasi lah. Terlalu polarisasi. Cuma kita nak sebutkan hari ni, kalau ia memberikan tekanan, dan hari ni kita tengok ramai juga influencer kata sebenarnya tidak memberi tekanan kepada McD international, McD global, corporate. Yang point yang Israel ni tak ada tekanan pun. Dia punya saham tetap naik. Tapi yang tertekan adalah pekerja-pekerja dan juga mereka-mereka yang mengusahakan restoran itu. Mana bukan McD lah. Mungkin banyak lagi syarikat-syarikat yang kita sebut pasal boycott ni di tempat kita. Jadi itu yang katanya mereka sebut hilang tempat bergantung dan sebagainya. So soalan daripada Amin ni, saya rasa boleh kita ni, boycott ni secara domino effect je kena kepada para pekerja. So macam mana respon Aiman? Okey, sebelum saya jawab soalan tu yang pasal isu McD tadi, sebenarnya bila kata berkesan ke tidak boykot kita pada 2012 tu, memang sebenarnya kalau saya boleh share di sini, memang kami pun menerima letter of demand daripada McDonald Malaysia. Bahkan saya masih ingat di pejabat kami yang sangat kecil, dia punya top management datang bertanya dan sebagainya, dan kita explain kenapa kita boykot secara ilmiah dan juga tidak ada emosi di situ. Dan juga mereka ada yang menerima, ada yang menentang, dan juga dia banyak main emosi. Dia kata pekerja kami Islam dan sebagainya. Tetapi bila kata berjaya ke tidak, Alhamdulillah pada sekitar 2017-2018 tersebut, bila kita melancarkan boykot sejak 2012, McDonald Malaysia dia telah mengubah dia punya struktur corporate dia daripada dimiliki oleh US kepada dimiliki oleh syarikat daripada Saudi. So itu memberikan satu kesan lah. Maksudnya daripada sebelum ini dia mengatakan bahawasanya kita adalah anak tempatan yang ni dan sebagainya, tetapi dia telah menukar kepada syarikat Saudi, dan juga sumbangan kepada Israel tu kalau kita ada jumlah persentage dan sebagainya sangat rendah lah, terlampau sedikit. Sebab itulah dia relate kepada kenapa boycott ni seharusnya kena strategik, supaya bila kita buat satu benda tu dia dengan satu ketumpukan, bukannya dengan satu bisikan yang lemah lah, tapi dia bila buat tu memang strong. Tapi kita faham rakyat Malaysia dah matang untuk buat penilaian. Yang boykot dan yang tak boykot ada kumpulan dan juga mazhab masing-masing. Betul. Tapi hari ni jangan kita memperlekehkan usaha orang nak boykot. Ataupun kalau orang yang tak boykot tu disebabkan ada isu-isu penting, mungkin kurang maklumat dan sebagainya, kita serahkan sebab polemik ni masih lagi berterusan. Betul. Satu lagi sebab tu, sebab tadi pasal pekerja lah, banyak yang di-raise dan juga ada video. Saya rasa semalam ke apa kan, dia masuk dalam apa, dia punya manager kot, dia kata okey ini semua pakai muffler, dan saya pun bila singgah ke McDonald nampak yang pakai muffler dan sebagainya, macam menagih simpati. Pandangan saya lah secara peribadi, kita tidak, orang kata bila kita boykot tu bukanlah kita nak menjejaskan pekerjaan mereka, tapi kalau boleh seperti mana yang dilakukan oleh Kesatuan Pekerja Starbucks US sebagai contoh, dan juga negara-negara lain, kita nak mereka ini voice out. Kalau ada kesatuan pekerja dan sebagainya, maklumkan kepada dia punya top management, kami sebagai kesatuan pekerja bersama dengan rakyat-rakyat Palestin, so tolonglah ubah polisi. So itu antara yang dilakukan oleh Kesatuan Pekerja Starbucks. Dah berlaku. Itu yang pertama yang dia boleh buat. Kedua, yang McDonald boleh buat, ataupun syarikat-syarikat yang orang kata di boykot, sama ada dalam list ataupun tak ada dalam list, boleh je keluar kenyataan kami bersama dengan perjuangan rakyat Palestin. Sebab isu awalnya adalah bila kita isu Israel Palestin ni, kita kena memilih pihak, kita tak boleh di tengah-tengah. So saya rasa itu adalah salah satu cara sebenarnya, dan itulah yang disuarakan oleh BDS Malaysia. Syarikat-syarikat yang diboykot sama ada dalam list ataupun tidak, tunjukkan kejantanan anda, cakap bersama Palestin ataupun bersama Israel. Okey. Itu dia punya berani ke tak? Key point je ya.
Itu pandangan Aiman. Dan mana tahu satu hari nanti kita boleh buat MACD kat sini. Betul. Untuk jelaskan cerita yang sebenar. Kan? Mana tahu? Kan? Sebab kita tak boleh dengar satu pihak saja. Kan? Kita perlu dengarkan suara daripada MACD dan pengurusan tertinggi MACD untuk turun di meja Mimat Podcast untuk ceritakan tentang relevannya boykot. Okey. Bila sebut berkaitan tentang perubahan polisi, kalaulah saya ni adalah Reza Group Gerbang Alaf. Macam saya, bapa saya tu kan, contoh kan. Mengaldi. Sebenarnya apa yang Aiman nak lagi daripada perubahan polisi? Sebab kalau kita kata 2012, BDS telah berjaya ubah struktur organisasi dan juga pemilikan menjadi sekarang sangat sikit. Apa lagi yang korang harapkan sebenarnya? Kalau saya, ya. Bila berlakunya gelombang boykot kepada MACD, kalau saya lah menjadi Reza Group tadi ataupun CEO dan sebagainya, yang pertama saya akan secara jelas mengeluarkan kenyataan kami bersama perjuangan rakyat Palestin. Itu pertama ya. Kedua, kita menekan kita punya main company. Maksudnya kita kena faham lah, kalau franchise walau Waimah kecil percentage yang kita bayar pun still ada percentage. So kita maklumkan kepada ataupun kita tekan. Kalau dia tahulah di kawasan Asia Pasifik ini McDonald adalah antara dia punya cawangan antara yang terbesar. Betul. So dia boleh tekan bahawasanya kita kena ubah polisi kita. Daripada pro kepada Israel ataupun US kepada pro kepada perjuangan rakyat Palestin. Maksudnya bukan hanya Asia Pasifik yang keluarkan kenyataan, tapi McDonald bapa. Sebab kita tahu dia punya isu yang menjadi tular sebenarnya adalah bila gambar McDonald di cawangan Israel memberikan makanan kepada tentera Israel. Itu secara optiknya sudah memberikan satu gambaran yang tak baiklah kepada syarikat tersebut. So bagi saya dia kena, selain daripada dia nak bersihkan dia punya image dan sebagainya, dia perlu melakukan sesuatu yang drastik untuk mengawal dia punya damage lah. Okey, last berkaitan McDonald, saya tak tahu kalau Amin ada soalan lagi. Pada saya McDonald last adalah ada satu influencer. Dia buat satu analogi berkaitan mafsadah, maslahat. Dia kata, mudah cerita sumbangan McDonald Malaysia kepada Palestin RM1 juta, persentage bayaran royalty kepada parent company tu tak sampai pun RM50. So 1 juta dengan 50, kita suruh boykot dengan RM50. So macam nak menjawab hal ni? Adakah memang kalau pada BDS daripada My Assault Defender RM50 pun kita tak reda? Kau macam mana sebenarnya? Kalau kita dah mula bermain perkiraan-perkiraan sebegitu, dia sebenarnya kalau saya lah sebagai seorang Muslim, bahkan seorang manusia, kita percaya bahawasanya walau sekecil mana sebesar zarah pun apa yang kita lakukan tu, dia memberikan kesan yang besar kepada perjuangan sahabat-sahabat kita di Palestin. So itu kalau menjawab besar atau kecil. Tapi kalau kita tengok list BDS yang terkini, ini mungkin kita dah ke punchline. Apa yang kita kena boykot? Kalau BDS Malaysia, dia punya kenyataan terbaru adalah dia macam ada dua jenis ataupun dua level boykot. Contoh macam kita main game lah, ada level 1, level 2. Dia ada level yang wajib bahasanya ataupun kena boykot. Sebab itu adalah list yang strategik yang telah diperakui oleh BDS Global. Yang saya sebut tadi, HP dan juga Puma ya. Ada juga beberapa produk yang jarang kita pakai lah. Dan dia juga ada level kedua, iaitu barang-barangan yang kita boleh boykot untuk bersolidariti dengan sahabat-sahabat kita di Palestin. Maksudnya berusaha. Dan itulah level kedua. Kalau tengok list tu, McDonald termasuk. Apa lagi? Burger King termasuk. Dan Starbucks. juga beberapa. Starbucks masuk level 1 ke level 2? Kalau Starbucks, bagi saya dia masuk level 2 by American last. Sebab kalau level 2 tu secara dia akan panjang. Tapi kalau saya sebagai seorang pejuang Palestin, pemboikot tega sejak 2012, so saya akan memilih level 1 dan juga level 2. Minta maaf Starbucks. Saya memang pencinta Starbucks. Saya dekat Starbucks lah. Tapi Rahmat, Aiman, bila bercakap pasal boykot ni, saya tengok dalam social media juga di Facebook, ada satu perkongsian ataupun share, banyak sangat share satu tulisan daripada katanya pelajar di Masjid Al-Azhar, sebab saya pun belajar di Al-Azhar. Masya-Allah. Dia mengatakan bahawa mufti tak keluarkan apa-apa pandangan sebab di sana kita tahu satu kita sebutkan sebagai di Mesir ni ada satu pusat fatwa yang paling berprestij lah, dan dia katakan sebenarnya mufti sendiri tak ada sebut pasal boykot. Adakah perlu untuk boykot, kenapa perlu boykot dan sebagainya. Tapi saya nak counter balik pandangan ni yang dia mengatakan seumpama melihat bahawa ulama di Al-Azhar tak menyokong boykot. Sebenarnya kalau kita tengok dalam poin penting, 9 bulan yang lepas Al-Azhar telah menyeru boykot kepada negeri Sweden dan juga Holland. Pada Sweden dan Holland,
kerana Sweden dan Holland membenarkan ataupun di sana ada aktivis yang membakar Al-Quran. Ya. Okey, boykot Sweden dan Holland sebab ada aktivis mereka membakar Al-Quran. Sekarang ini Israel mengebom lebih daripada 50 masjid. Dalam masjid confirm ada Quran. Betul. Dalam masjid confirm ada Quran. Al-Quran bukan saja terbakar, hancur, lebur jadi abu. Jadi di situ saja kita boleh lihat bahawa dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Azhar Syarif pada 9 bulan yang lepas, kira-kira daripada sekarang ni bulan apa? 11. Kira awal tahun hari itu menunjukkan bahawa boykot kepada perosak agama ini telah dilaksanakan oleh Masjid Al-Azhar. Jadi jangan kita gunakan pandangan kata yang khususlah, khususiat mana Al-Azhar tak ada keluarkan pandangan kena boykot sekarang waktu Palestin. Sebenarnya cerita boykot ni dah 9 bulan lepas dah. Azhar dah keluar. Boykot Sweden, boykot Holland. Tapi mungkin sebab-sebab tertentu tak sebutlah boykot Israel kan mereka kan sebab polisi negara. Tapi Sweden dan Holland Al-Azhar dah jelas kata kena boykot sebab dibakar Quran. So Israel bom 50 masjid dalam Al-Quran tu. Takkan tak boleh fikir lagi kot. So jangan menggunakan sentimen kita kata nak katakan aku tak boykot. Ulama ni kata boleh. Cukuplah kita meraihkan bahawa ada usaha untuk boykot, ada usaha awak tak boykot, dipersilakan. Masing-masing punya pandangan. Mungkin saya boleh tambah Amin. Saya ada tulis satu artikel lah, agak tak adalah viral sangat lah, tapi antara yang saya kongsikan sejak 2018 juga saya repost balik. Dia ada dua benda yang kita kena letakkan bila kita nak buat usaha boykot ni. Yang pertama adalah boykot dengan ilmu dan juga boykot dengan adab. Pertama, bila isu Palestin ni, semua kita tahu kalau di Malaysia ni, terpaksa saya sebut, dia bersifat bermusim. Dan juga boykot tu minta maaf memang bermusim. Memang. Kalau kita tengok 2009, 2012, 2014, 2021, ketika serangan Israel kepada sahabat-sahabat kita di Gaza, dia boykot. Selepas tu dia tak boykot. Dan pandangan saya, the main punca kenapa orang bermusim ni sebab tak ada ilmu. Ilmu tentang boykot tu tak jelas. Tak faham apa itu boykot, kenapa kena boykot. Dan selain daripada kita boykot barangan ni sebenarnya, usaha-usaha yang dilakukan oleh banyak NGO di sebelah UK, US, dia bukan sahaja boykot barangan dari segi ekonomi, tapi juga dia boykot dari segi sukan, dari segi akademik, dari segi budaya ataupun entertainment. Sebagai contoh, kalau kita minat Marvel, The Hulk, apa nama dia? Avengers. The Hulk, pelakon nama dia. Lupalah. Dia adalah seorang penyokong kepada isu Palestin. Dia menggunakan medium-medium social media tu untuk advocate tentang isu Palestin. Itu yang pertama lah. Stephen Hawking. Dia juga adalah antara yang memboikot satu persidangan akademik yang dilakukan di Israel sebab dia percaya bahawasanya Israel adalah sebuah negara apartheid. So itu adalah usaha yang dilakukan oleh BDS kepada orang kata apa, so-called policy maker ataupun orang-orang yang berpengaruh ini supaya kau jangan bersama mereka dalam akademik, dalam sukan dan sebagainya, dalam apa jua persidangan, kerana mereka ini adalah orang-orang yang tidak bersama ataupun tidak mengangkat nilai-nilai kemanusiaan. So kita kena tengok boykot tu bukan sahaja dari segi ekonomi atau pembarangan, dia lebih luas lagi. Bebas. Tapi biasalah bila masuk cerita pasal boykot je mesti FMB lah kan. FMB kena. Itu yang paling dekat. Itu yang paling dekat. Itu yang selalu kita jadi pengguna tegar, tapi jangan meremehkan, ada adab lah. Jangan kita pergi dekat drive-thru tu maki dia, hamon dia, campak botol ke apa, janganlah. Itu saya pun tak pasal mengakulah sebab masa 2012 tu antara isu yang dikongsikan oleh pengusaha McDonald pun adalah ada orang yang memecahkan tingkap, ada yang meludah dan sebagainya. Semangat tu lain macam, tapi tak ada ilmu. Sentimen tu terlampau, orang kata apa ni, membuat-buat kan. Itu juga tak memberikan apa-apa kemenangan. Dan terpaksa lah kami pun keluarkan guidance atau panduan bagaimana untuk memboikot secara ilmiah dan sebagainya. Perlu ada petunjuk kan. Mat, perlu ada satu guide macam mana nak boikot, apakah ilmunya. Dan sebab kadang-kadang saya terbaca juga dalam agamawan, kawan-kawan kita, ustaz juga ataupun mereka yang akademik, bila kata alah tak apa, ni 2-3 minggu nanti orang dah pergi makan balik. Dia macam kenapa kau kena cakap macam tu? Kau macam meremehkan usaha orang boykot. Kalau kau tak boykot ataupun kita ni tak boykot, kita tak payah nak cakap terus terang kan. Saya pun tak sini. So kita raikan semua, fokus kepada isu. Sebab yang tengah bergaduh ni berperang 30 hari ni, kita duk gaduh, boleh makan tak boleh makan, boykot tak boleh boykot. Jadi berhenti benda macam tu, fokus pada isu, teruskan hantar sumbangan. Okey Mat. 30 hari Aiman disebut, lebih 30 hari, 33 hari perjuangan Palestin. Sebenarnya jangkaan Aiman ataupun My Elsa Defender melalui sumber-sumber yang ada, jangkaan berapa lama sebenarnya perang yang akan berterusan? Dari segi on ground, kalau kita tengok sejarah 2021, masa tu kita PKP, Ma'rakat Saif Al-Quds yang berlaku ketika itu, Al-Qassam ada memaklumkan, kalau kau nak serang, kami boleh bersama, boleh kata apa ni, boleh bertahan 6 bulan. Every day bertahan. Maksudnya kemampuan ketenteraan dan juga kemampuan
tentera Al-Qassam adalah 6 bulan. So kalau kita tengok setiap tahun kemampuan dari segi ketenteraan dan juga persediaan mujahidin sebenarnya dia semakin hari semakin advance. Kalau tahun ni yang paling dahsyat yang saya tengok menangis, sujud syukur lah dengan Tuan Adik adalah unit paragliding. Itu memang macam mana dia boleh landing kan dan satu upgrade yang ada pada team media dia. Team media dia semua video-video yang sampai kepada kita level filem. Betul. Dia bukan video 3GP ambil pakai iPhone dan no, dia satu video yang ada touching dia kan. Yang level-level jet punya ni. Dan dia juga ada nilai-nilai orang kata apa ni kalau director tu dia direct video tu, kalau Israel tengok video tu, cuak dia. Dia like satu teaser film. Betul. Satu teaser film yang di sebalik tabir dia memang hebat. Tu saya pelik. Jadi ini antara kehebatan-kehebatan yang ada. Tapi itulah 530,000 tentera Zionis Israel. Ini dalam unjuran yang ada dalam bacaan kita melawan sekitar dalam 40,000 tentera Al-Qassam. Itu pun digabung dengan 5 pasukan yang ada. Fraksi-fraksi mujahidin yang lain lah. Jadi kita nak tahu jugalah macam saya patah balik tadi 6 bulan. 6 bulan tu minimum kalau 2021. So saya expect kalau tahun ni setakat ni Abu Ubaidah dia tak maklum berapa lama. Tapi minimum 6 bulan. Kalau saya punya ramalan boleh sampai setahun. Setahun. Memandangkan kita tengok perang Rusia dan Ukraine dah masuk tahun pertama dan dah masuk nak menuju tahun kedua dan tak ada tanda-tanda penghabisan atau pengakhiran. Andai kata nauzubillah min zalik lah, the worst case scenario memang Israel all out, dunia pun biarkan kekejaman ni sampai setahun, ada kemungkinan tak Gaza totally wipe out dapat kepada Zionis? Ada kemungkinan jikalau tidak ada tindakan yang signifikan daripada negara-negara Islam ketika ini. Setakat ini yang kalau kita tengok negara-negara jiran sebagai contoh Jordan, apa lagi negara-negara jiran? Mesir dan sebagainya. Mereka masih lagi orang kata apa ni? Tunggu dan lihat. Cuba acah-acah hero sebagai contoh. Menghalau dan duta dan sebagainya. So sebenarnya dia perlukan satu tindakan, kena ada abang besar yang berani cakap kita kena buat something. Kena buat apa? Sebab kita tengok sekarang ni Rahmat, dia sekadar bantuan yang diberikan adalah untuk meletakkan penempatan baru di Sinai. Dan itu memang tidak diterima oleh sahabat-sahabat kita di Gaza. Itu tak diterima, tapi dunia boleh bersepakat untuk keluarkan penduduk Gaza disebabkan Gaza sekarang kena bom. Mesti nak jadi hero, mesti kena jadi hero. Mesti dia pernah kalah kan tahun 73 kan. Jadi kita kata apa yang kita boleh sebutkan penempatan baru dekat Sinai itu kita nak bagi penduduk Gaza. Penduduk Gaza tak nak keluar. Betul. Jadi itu yang kita jadi konflik kat situ, macam mana agaknya dari segi pemahaman dan juga maklumat My Aqsa Defender dari sudut Fatah pula. Kita tengok Mahmud Abbas dia buat perbincangan juga dengan Europe dan sebagainya. So setakat perbincangan Fatah dan juga pihak Israel dan sebagainya, dia senada dengan US, iaitu mereka push for kejahatan senjata. Mereka nak ada ceasefire. Sekarang ni dua lah, kejahatan senjata ataupun terus berperang. Dan satu lagi untuk ke Sinai tu? Ke Sinai tu dicadangkan, tapi penduduk Gaza ataupun Hamas memang menentang habis-habisan. Jadi ini cadangan je lah. Tiga lah cadangan ni. Kita pun tahu kalau boleh sahabat-sahabat kita di Gaza pun dia kata no second Nakbah. Maksudnya kalau mereka keluar saja dari Gaza, dia akan berlaku apa yang kita khawatiri pada 1948 itu Nakbah kedua. Betul. Sampai Sinai pun dia kena halau juga. Sampai Sinai pun dia kena dia halau bukan juga. orang tempatan situ. Dan Mesir pun tak nak. Mesir pun tak nak. Jadi konflik pada politik. Okey. Mungkin ramai newbie yang tak tahu apa sebenarnya itu Nakbah. Dia tak tahu Nakbah satu tu apa. So apa sebenarnya Nakbah? Okey, Nakbah ni dia berlaku pada Mei 1948 bila berdirinya negara haram Israel. Bila dulunya sebelum 1948 ada, kalau kita tengok peta dunia ada negara bernama Palestin. Tapi sebab berlakunya Nakbah, kita lihat dalam, kalau kita tengok Google Maps, ada negara yang bernama Israel. So apa yang berlaku pada Mei 1948 adalah apabila lebih 800,000 sahabat-sahabat kita di Palestin dihalau daripada kampung halaman mereka. Rumah-rumah mereka dirampas, tanah mereka dirampas dan juga diduduki oleh pendatang-pendatang haram Yahudi daripada negara-negara seperti US, UK, Poland dan sebagainya. So apa yang berlaku pada Nakbah tersebut telah memberikan kesan besar kepada perjuangan Palestin pada hari ini. Kebanyakan yang menjadi pelarian sama ada di Jordan, di Syria, di Lebanon dan sebagainya sudah masuk generasi yang keempat. Maksudnya yang dihalau tu moyang dia. Sekarang cicit dia yang masih menjadi pelarian. So itu yang berlaku ketika 1948. Satu lagi yang kita kena tahu adalah peristiwa Naksah.
Dia penting juga dalam perjuangan Palestin yang berlaku pada 1967. Pertama kali bumi ataupun kawasan di Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa itu in the first time berjaya masuk, dirampas dan juga dicemari oleh tentera-tentera Israel. Selepas dia pernah dibebaskan oleh Saidina Umar dan juga Salahuddin Al-Ayyubi. So ini kalau 1948 tu secara overall isu Palestin tu dirampas, negara tanah dan sebagainya. Kalau dari segi isu Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa yang berlaku pada hari ini, peristiwa Naksah. So itu adalah kalau ada graf Palestin tu, itu adalah titik terendah bagi kita umat Islam. Kita boleh nak pergi ke Mesir ke? Di Mesir maksudnya? Maksudnya kita nak masuk ke ikut Rafah, masuk ke Gaza sekarang ni. Sekarang tak boleh lah. Kalau keadaan sekarang tak boleh. Ada cadangan ataupun ada beberapa plan ke? Ada Microsoft Defender ke? Defender. Setakat yang dalam perbincangan ada jikalau keadaan perang sudah beransur surut, dan juga ada wakil kami pun bila berlaku serangan ada discussion dengan beberapa pihak yang pernah menguruskan misi kemanusiaan ke Gaza lah. Yang Defender terlibat dengan hantaran bantuan Ops Ihsan. Ops Ihsan, benar. Yang digerakkan, jadi boleh cerita sikit pasal Ops Ihsan. Okey, alhamdulillah selain daripada kita membantu dari sudut doa dan sebagainya, satu koordinasi bersama dengan NGO dan juga pihak kerajaan lah, iaitu Suma Putra bahagian Asia Barat, kita gerakkan apa yang kita panggil Ops Ihsan yang melibatkan lebih daripada 50 NGO. Baik. Dan barangan yang kita berjaya kumpul setakat ini adalah sebanyak 50 tan. Baik. Dan kita telah hantar 20 tan yang pertama pada Jumaat lepas dan telah sampai di El Arish dan juga dalam proses untuk dibawa masuk ke Gaza melalui Egyptian Red Crescent. Ini pun salah satu usaha yang dilakukan oleh Perdana Menteri ketika beliau melawat Mesir dan juga memudahkan proses untuk masuklah barangan. Sebab kalau NGO sahaja yang membawa masuk, dia agak sukar. Untuk mungkin dia akan delay 4 ke 6 bulan. Tapi sebab kita ada hubungan ataupun kita panggil terma dia adalah diplomatic note. So dia akan menjadi satu bantuan daripada negara lah, G2G. So barangan 20 tan yang pertama ini, 10 tan adalah ubat-ubatan, 10 tan lagi adalah barangan bayi dan juga makanan food item tin yang sesuai dengan selera sahabat-sahabat kita di Gaza. So the next phase of Ops Ihsan 2.0 masih lagi dalam proses perbincangan, di mana kita mensasarkan lagi banyak barangan berjumlah sekitar 1,000 tan daripada Malaysia untuk kita hantar ke Gaza melalui jalan yang sama juga, dan insya-Allah akan ada tim ataupun command center di Mesir yang akan menguruskan proses-proses inilah, sebab kita bercadang untuk membawa barangan yang besar ataupun satu shipment yang sangat besar lah melalui udara. Okey, sekarang ni situasi untuk masukkan barang. Sebab kita tahu pintu Rafah ni macam mana, saya pun nak tahu juga situasi pintu Rafah. Dan kita tengok video-video berapa banyak Arab-Arab Mesir ni mengamuk sebab kena sidai dekat 5-6 hari kat luar, tak boleh bawa masuk dan barang pun rosak. Betul. Umpamanya barang ubatan dan makanan yang perlukan kepada simpanan. Jadi kita nak tahu macam mana situasi dekat pintu Rafah untuk bawa masuk. Adakah dengan kabel PM kita yang dah buat sebelum ni memudahkan lagi dan memang sampai? Okey, kalau kita nak tengok isu pintu Rafah ni, bila sejak berlakunya serangan, pertama shipment yang masuk tu di dalam 12 ke 13 truk sahaja. Tapi secara asasnya sahabat-sahabat kita di Gaza luar waktu perang dia memerlukan 50 truk sehari. Tapi ketika hampir 2 minggu lebih serangan, hanya boleh masuk shipment yang pertama sebanyak 12 ke 13 truk sahaja. Kenapa isu tu? Apa masalah? Okey, bila kita cakap pasal border Rafah, kita kena tahu bahawasanya 100% dikawal oleh Mesir. Tetapi kita kena tahu Mesir ada perjanjian dengan Israel. So bahasanya kena kelulusan Mesir, tapi kena dapat blessing daripada Israel. So itu isu yang menyekat. Kita duk fikir kan, buka je lah kan pintu kan Mesir kan, di dalam kau punya ni kan. Tetapi Israel yang kena vet through barang apa yang masuk. So itu yang menyukarkan keadaan. Dan menjawab soalan tentang bagaimana barang daripada Malaysia akan masuk. So sebenarnya kita melalui, saya sebut tadi, Egyptian Red Crescent. So itu adalah Persatuan Bulan Sabit Merah Mesir yang ada authority untuk membawa masuk barang-barangan itu. So sebab itu barangan daripada kita akan disampaikan melalui mereka masuk ke Gaza, dan di Gaza akan disambut oleh Palestinian Red Crescent, Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, cawangan Gaza, yang akan kata apa ni, mengagih-agihkan lah kepada mereka yang memerlukan. Itulah. So itu dari segi teknikal lah, bagaimana orang tanya kenapa tak drop je dari udara kan. Kita tahu kalau perjanjian airspace Gaza tu dia bukannya hak milik
Palestin. So dan sebagainya lah. Yalah, dia ada perjanjian udara, perjanjian ketenteraan, tak macam Jordan. Betul. Kita dengar pandangan Dr. Halimah, kita bertanyakan soalan kepada YB Datuk Zamri kan, berkaitan dengan kenapa tak hantar barangan daripada udara. Betul. Itu logik. Itu logik. Boleh berlaku. Tapi disebabkan isu-isu berkaitan dengan jalan itu tidak dimiliki, tidak ada perjanjian, tak macam Jordan. Dan mungkin dengan perjanjian dan juga perbincangan yang ada satu hari nanti, kita boleh hantar bantuan melalui udara. Dan berita terkini pun saya tengok tadi di Telegram Al-Aqsa Defenders dan juga Cinta Gaza Malaysia dan sebagainya, akan ada satu perhimpunan yang akan dibuat di Saudi yang fokus perbincangannya tentang isu Palestin daripada negara-negara Islam di kawasan Teluk dan juga daripada negara-negara Islam di Afrika. So saya tak sure dekat Saudi ada buat demonstrasi tak? Dia memang tak pakai baju Palestin, betul boleh? Sekarang Saudi tengah buat apa tahu tak? Saudi Festival Week. Dekat Riyadh. Dekat Riyadh. So itu sangat menyediakan lah. Itu semua ada. Indian, Chinese punya. Dia multinational. Multi culture. Macam kita seluruh budaya dunia dikumpulkan di sana untuk festival apa tadi? Riyadh Season. Kita boleh tahu juga kenapa pejuang Palestin melakukan operasi Taufan Al-Aqsa juga. Antara sebabnya adalah ada 5 poin utama lah. Yang kelima adalah dia nak menghalang normalisasi di antara Saudi dan juga Israel. Kita bayangkanlah kita ada 3 masjid utama kan. 2 lagi itu nak berbaik-baik dengan Israel. So dia macam dah tak boleh buat apa lah. Yalah, sekitar peperangan yang sebelum ni pun Saudi yang memulakan embargo minyak kepada pihak Israel, negara-negara Eropah yang membantu Israel, Amerika, Perancis dan sebagainya. Jadi bila ada normalisasi, Gaza, Palestin memang akan lemah. Sebab dia akan dilemahkan. Kejayaan hari ini adalah berbalik kepada Arab. Betul. Kita boleh bantuan. Sampai bila kita boleh bantu? Kan kita negara kecil. Tetapi yang nak bagi kekuatan dan kemenangan ni negara Arab. Bila negara Arab dah buat normalisasi, apa lagi kekuatan yang ada kecuali berdoa kepada Allah kan. Umpama satu orang yang tengah sakit, tak diberikan ubat-ubatan, tapi kita harap biar dia sembuh. Tapi ada satu angle lagi lah yang menarik. Dr. Fattah Al-Waisi yang banyak mengkaji tentang terma yang dipakai Islamic Jerusalem. Baik. Dia banyak bila kata nak bebaskan Palestin, dia kata kita nak bebaskan Baitul Maqdis. Kerana di situ adanya Masjid Al-Aqsa. Dia sebut dia ada 3 faktor utama untuk kita menang. Daripada kajian ilmiah dia dan juga daripada Al-Quran dan sebagainya. Dia ada 3. 3 tu apa? Yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Mat ada sebut pasal Nakbah kan? Ataupun katastrofi ataupun malapetaka. Dr. Fattah kata selain daripada malapetaka fizikal yang kena kepada sahabat-sahabat kita di Palestin, umat Islam ni kita dah kena satu nakbah juga. Nakbah Ma'rifiyah. Kita ada malapetaka ilmu pengetahuan. Kita tak nak baca, kita tak nak kaji dan sebagainya. So itu yang pertama. Faktor pertama yang kena buat, rejuvenasi kita punya ilmu. Yang kedua adalah faktor tentang ketenteraan. Bagaimana bila sebut tadi kan negara-negara Arab, kekuatan, adakah mereka tengah lemah ataupun tengah kuat. So mereka perlu revise balik. Kita kena buat untuk bersama dengan Palestin. Ketiga adalah dari segi politik. Politik inilah yang saya rasa banyak NGO buat bila buat advokasi, menekan supaya contohnya lah kalau negara Malaysia sekarang ni masih lagi kita bercakap tentang two state solution. Tentang 2 negara kan. Tapi sebenarnya kalau kita yang mengimani isu Palestin ni sebagai umat Islam, kita nak one state solution. Seperti mana Saidina Umar buat ketika masuk ke Baitul Maqdis. Betul. Dia ada declaration keamanan dia kata. Kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Islam dan juga orang-orang Kristian. Itu yang kita nak instill kepada masyarakat. So kita kena push untuk polisi ini sebenarnya. Okey, tadi berbalik soalan tadi. Kalau Arab tak buat apa-apa, dan dari segi kajian mungkin Rahmat boleh sambung juga, Imam boleh cerita. Apa lagi ialah faktor kemenangan selain ialah ilmu dan sebagainya, faktor kemenangan singkat yang ada pada kali ini untuk berhentikan serangan dan tanda kejayaan Hamas, tanda kejayaan Qassam apa dia? Maknanya kita tahu, okey, menanglah Qassam. Okey, sebenarnya dia dah menang sejak hari pertama lagi. 7 Oktober tu kita dah menang. Sebab itulah kami sujud syukur hari pertama tu. Baik. Sebab kita dapat lihat pejuang-pejuang Al-Qassam ini dan juga pejuang Palestin ni dah berjaya memporak-perandakan satu negara yang sangat hebat kononnya dari segi ketenteraan. Betul. 10 jam yang pertama, 5,000 bom membedil Israel. Dia berjaya menawan ratusan orang-orang askar-askar Israel. Bahkan kalau tengok masa tu bila berlaku kejadian tu, saya duduk sebelah Nadir. Kami tengah bengkel kan, berkesi dengan Rahmat. So dia tu, apa benda ni kan? Saya tengok. Dia telah, orang kata apa ni?
website tentera Israel tu 5-6 jam lepas tu baru dia update. Sebab dia pun terkejut bila berlakunya serangan tu. Dan kalau tengok satu laporan yang dia kongsikan secara detail, macam mana Al-Qassam tu boleh buat operasi tu tanpa ada seorang pun tahu. Tak bocor rahsia tu. Walhal di Gaza pun ada certain spy dan sebagainya kan. Tak boleh tahu. Sebenarnya dia telah dipaskan maklumat untuk operasi itu beberapa jam sebelum. Maksudnya dia orang ni bersedia. Al-Qassam ni unit semua tu bersedia. Bila dapat arahan tu dari mulut ke mulut. Betapa sirnya, betapa rahsianya mereka menjaga maklumat-maklumat tersebut. 1241 agensi Amerika. Kita tahu apa, Mat? NSA, CIA, FBI, Mossad kan. Shin Bet kan kalau saya ada 1241 agensi tak boleh detect serangan. So itu tanda kemenangan untuk hari pertama lah. Baik. Okey, soalan lagi untuk ilmu, sebab kita bincang bahawa ilmu itu penting. Al-Qassam wa Hamas. Ada orang tanya apa tu Saraya Al-Quds? Apa ni? Tiba-tiba macam kan. Cuba cerita sikit struktur ke sikit lah. Kalau dari segi struktur parti politik di Palestin, dia dua yang utama lah, iaitu Hamas dan juga Fatah. Kalau Hamas ni dia punya unit ketenteraan dia adalah Al-Qassam. Kalau Fatah dia adalah unit ketenteraan dia tapi tak begitu aktif selepas mereka melakukan perjanjian damai dengan Israel lah. Dan juga mereka diberikan authority. Sebab tu kita dengar Palestina Authority dan sebagainya. Tapi ada juga di situ pejuang-pejuang Palestin yang lain seperti Jihad Islami, Saraya Al-Quds dan sebagainya. Dan mereka ini juga bahasanya bersama-sama dengan Al-Qassam untuk menentang secara penentangan bersenjata lah kepada Israel. Dan kita tidak boleh membeza-bezakan lah Saraya Al-Quds ni buat apa dan sebagainya. Tapi mereka memang ada koordinasi tentang bagaimana untuk menentang penjajahan Israel sejak dahulu lagi. Cumanya kita kena faham lah, Mat. Bila cakap tentang Fatah Hamas ni, dia agak isu yang very political sikit. Dulu sebenarnya sebelum tahun 1987, sebelum diwujudnya adanya Hamas dan juga Al-Qassam selepas itu, memang Fatah sebenarnya dia ada unit penentangan bersenjata. Tapi selepas beberapa siri perjanjian, contohnya perjanjian Oslo 1993, bila Israel kata dan juga US masa tu sebagai broker, dia kata okey, boleh tak korang jangan serang kami dah, kami bagi engkau authority, engkau adalah pihak yang berkuasa di Palestin. Ketika itulah detik-detik mereka terus memfokuskan nak bebaskan bumi Palestin melalui meja-meja rundingan. Dan kita dapat lihat kenapa Hamas ketika masuk pilihan raya 2006 boleh menang. Clean slate. Menang kan? Seluruh Palestin. Sebab apa? Sebab rakyat lihat bahawasanya Hamas ni dia bermula dengan Syed Ahmad Yassin, dengan kebajikan, tarbiyah dan sebagainya. Dia membantu orang-orang marhain lah di Palestin, dan juga dia membawa ideologi kita nak membebaskan Palestin sebagai satu negara yang merdeka dan juga tanah umat Islam. Itu yang dipegang oleh sahabat-sahabat kita di Palestin yang menyebabkan kita pelik. Sahabat-sahabat kita di Gaza ni walaupun kata keluarlah, kenapa dia masih lagi stay dekat situ kan? So sebab dia adalah hasil didikan dan juga mindset yang ditanamkan oleh Syekh Ahmad Yassin, Abdul Aziz Rantisi, Yahya Ayyash dan sebagainya lah. Yalah, tanah dia, bumi. Mana mungkin dia nak keluar daripada situ kan? Betul. InsyaAllah. Banyak tokoh-tokoh perjuangan Palestin. Yahya Ayyash, kita ada Rantisi, kita ada Syekh Ahmad Yassin. Ada satu tokoh yang sekarang ni sejak semenjak ni disebut, bahkan dikelas sebagai barwa, dikelas sebagai pengkhianat, penipu. Namanya Yasir Arafat. Sebenarnya Yasir Arafat ni macam mana sikap kita bersama dengan almarhum ni? Okey. Bila bercakap pasal isu Palestin, dia akan tidak terlepas daripada fraksi-fraksi yang berada di Palestin. Dan dua player yang utama adalah Hamas dan juga Fatah lah, parti politik. Dan juga kita kena tahu, bila melibatkan parti politik ni, dia ada pembawakan dia. Dan style dia. So macam sebelum ni Fatah, sebelum 1987 dan sebagainya, mereka juga ada pasukan-pasukan yang menentang secara senjata kepada Israel. Tapi dilemahkan dia dengan apabila Israel menawarkan bahawa aku nak lantik engkau jadi Palestine Authority, orang yang ada authority kepada bumi Palestin. So kau kena stop untuk menyerang kami dari segi bersenjata. So itu adalah point kepada bagaimana Fatah tidak digemari ataupun tidak disukai oleh orang-orang Palestin sendiri. Sebab apa? Dia tengok lepas tu lagi. Lepas perjanjian demi perjanjian, resolusi, meja rundingan dan sebagainya, dia dapat lihat kehidupan orang-orang di Palestin, terutamanya di tebing barat, semakin hari semakin susah. Tanah makin banyak dirampas. Walaupun telah diberikan kuasa, mereka tak dapat selesaikan isu-isu pokok orang-orang Palestin. Dan antara tokoh yang mungkin yang kenal adalah Yasir Arafat lah. Dan Yasir Arafat dulunya memang kalau kita tidak boleh
menidakkan usaha-usaha yang dia buat. Cuma pembawakan parti dia yang sebelum ini fokusnya kepada betul-betul memperjuangkan isu Palestin, bila mereka menjadi kawan karib kepada Israel dan juga US, mereka orang kata tak nampak bahawasanya mereka digunakan sebagai boneka untuk orang kata apa ni, untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestin. So itu yang pertama lah. So basically Fatah dia kena revise balik dia punya polisi dalam perjuangan Palestin. Kalau dia nak buat melalui meja rundingan, dia kena buatlah setiap kali rundingan tu apa kebaikan yang dia dapat kepada rakyat. List balik ya. List balik. Tapi kita tengok lepas sebagai banyaknya rundingan tu lebih teruk kehidupan rakyat Palestin. Itu pertama. Dan kedua adalah bila kita cakap pasal Hamas, bila didirikan oleh Syekh Ahmad Yassin, memang pembawakannya adalah dia nak memerdekakan Palestin bukan sahaja sebagai satu negara mereka orang-orang Palestin, tapi juga negara-negara orang Islam, juga negara-negara yang merdeka untuk orang hadir ke situ. Macam itulah kampung kita. Seperti mana Saidina Omar buat. Seperti mana Salahuddin Ayyubi buat. Memberikan rahmah kepada orang-orang yang berada di Palestin ketika itu. So itulah pembawakan Hamas. Dan sebab itulah Hamas lebih orang kata apa ni, disukai, lebih di favor oleh orang-orang Palestin. Dan ini dibuktikan ketika pilihan raya 2006. Dan bila cakap pasal bersatu ke tidak, mereka pernah cuba untuk ada kerajaan perpaduan beberapa tahun yang lepas, tapi tidak boleh berfungsi dengan baik. Sebab kita tahulah di mana-mana negara pun kalau kita pergi yang ada sistem demokrasi dan sebagainya, kena wujud pihak yang berbeza. Ada 2 atau 3 parti untuk memastikan ada check and balance. So bagi saya Fatah itu perlu, Hamas juga perlu. Cuma pihak yang memperjuangkan nasib-nasib rakyat Palestin dia selalu kena ada satu polisi yang jelas. Kalau dia nak bantu tu macam mana? Kalau dia nak bersama Israel tu macam mana? Dan sebagainya. Bahasa mudahnya Fatah perlu revise balik apa perjuangan mereka. Tengok betul-betul kita ni menguntungkan tak perjanjian kita tu. Yang paling penting bertolak ansur memang perlu, tapi jaga-jaga jangan sampai beransur-ansur ditolak. Bertolak ansur betul, jangan sampai beransur-ansur ditolak. So kita nampak sekarang Fatah makin kurang relevan, minta maaf, ini pendapat pribadi saya, sebab nampak perjuangan mereka makin tumpul. Sekarang Fatah masuk. Askar Fatah sangat-sangat kecil lah kalau peratusan dia. Adalah sikit tapi terlampau. Dia bersama dalam kumpulan Saraya Quds Qassam. Tak, kalau di Gaza tidak. Dia belah tebing barat lah. Dia belah tebing barat. Tapi dia tetap mempertahankan tebing barat. Sekarang ni pun kena serang teruk juga. Dia mempertahankan tu maksudnya dia tidak mempertahankan seperti mana Al-Qassam mempertahankan Gaza. Tak all out lah bro. Sebab mereka dia paksa. Bila dia jadi Palestine Authority, dia diberikan bajet dan sebagainya. Dia ada unit polis, tentera dan sebagainya. Tapi kita kena tahu mereka hanyalah orang yang ada authority sikit saja. Tapi yang control everything adalah Israel. Sebab itu negara yang sah di sisi undang-undang lah. Diorang ni bagi saya lah, ayat saya lah, diorang ni level PBT je. Penguasa tempatan je. Saya punya ayat lah. Itu logik. PBT je, bukan dapat jadi kerajaan negeri pun, bukan dapat jadi PM pun. PBT je, jaga sampah. Kadang-kadang PBT pun tak lepas. Macam tu lah. Okay, Min, soalan yang terakhir, Min. Okay, ramai yang tanya nak menyumbang. Yalah, bila terbit konflik, banjir ke, apa-apa isu ke, mesti banyak scammer. Jadi isunya sekarang, kami nak menyumbang dekat My Aqsa Defender. Tapi My Aqsa Defender pula katanya tak collect duit umum kan? Duit. Jadi macam mana kami nak bagi? Dalam akaun tu tak ada nampak akaun My Aqsa Defender. Hidup Keras Enterprise. Keras Enterprise. Boleh macam tu. Jadi boleh tak apa ni Aiman ceritakan sikit clear pada netizen. Baik. Mungkin ramai yang confused My Aqsa Defender ni apa kan? So sebenarnya My Aqsa Defender adalah satu gabungan NGO yang ditunjangi oleh anak-anak muda hijau baru yang ditunjangi oleh anak-anak muda yang diasaskan pada 2021 yang diketuai masa tu Tuan Nadir dia kata okey jom anak-anak muda kita buat satu gabungan sebab gabungan dalam isu Palestin banyak juga kat Malaysia. Cuma tak ada satu gabungan yang kita panggil berstrategik dan juga lestari lah. So itulah diwujudkan My Aqsa Defender dan fokusnya adalah advokasi dan juga kesedaran yang kita buat. Dan setakat ini kita ada lebih daripada 19 NGO. So bila orang kata macam mana nak menyumbang, boleh menyumbang melalui NGO yang berada di bawah My Aqsa Defenders. Walau bagaimanapun My Aqsa Defenders kita juga ada projek-projek yang strategik kita sebut tadi tu yang kita akan buat di Gaza dan juga di Baitul Maqdis. Sebagai contoh pada 2021 kita berjaya siapkan satu masjid yang jaraknya 5 km saja daripada Masjid Al-Aqsa yang telah siap sepenuhnya yang berjumlah 1.8 juta. So sumbangan ni daripada mana? Daripada NGO-NGO yang nak menyumbang. Sebab ada level NGO dia tak mampu untuk bina masjid sebab mahal.
So apa dia buat adalah dia bagi portion, peratusan daripada sumbangan-sumbangan. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak menyumbang, boleh menyumbang kepada NGO di bawah Mak Kasar Defenders. Contohnya Cinta Gaza Malaysia, Cinta Syria, kalau nak list banyak lah, Global Peace Mission, Serentak Muslim dan sebagainya. So bila tanya pula, okey, sumbangan kami ni sampai ke tak sampai? Sampai insya-Allah. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, boleh tanya NGO ni macam mana disalurkan dan sebagainya, insya-Allah. Baik. Jadi itu soalan penting lah, sebab bila terbit konflik ni, nak memang ke Iman care ke, Azhar care ke, China care ke, banyak care sangat kan. Banyak care ke tak care. Kalau care bersekutu ni kan. Kalau saya kenal ada beberapa penyumbang lah, makcik-makcik kadang kan, bila dia tengok Facebook dia scroll tu, dia akan tulis kat satu buku nota, dia kata, dia tulis mana dia nampak, dia tulis 10. So lepas subuh hari ni dia bagi 100 kat NUA, BC, dia kata Mak Kasar Defenders 19. Saya sumbang lah 19 hari. So tak ada list lain tak? Saya nak sumbang sampai cukup 30 hari. So contohlah macam kek banyak tu kan. Bagi seorang sikit. Tapi tak ada masalah. Sebenarnya yang paling penting adalah Pio Amin dan juga saya adalah ahli bersekutu Mak Kasar Defenders. InsyaAllah kalau Mak Kasar Defenders akan bergerak ke Mesir, ke Gaza untuk menghantarkan bantuan kita. Roger. Sebab kita biasa makan tom yah. Sebab saya biasa ramai yang masuk ke Gaza ketika Mursi. Betul. Ketika zaman Mursi. Sebab masa tu Mursi buka sepadan Rafah 24 jam tak bertutup sebelum dijatuhkan kurang setahun. Jadi saya rasa insya-Allah lah mungkin ada lah kot. Ada kita pun dalam proses. Kalau tak dapat sampai ke Rafah pun sampai ke Mesir pun juga. Okey, insya-Allah. Saya boleh jadi tukang terjemah. Dalam masa terdekat pun tengah melihat untuk adanya field hospital. Pasport acok kan. Aku ke mana-mana sekarang ni bawa pasport. Dah. Ke mana-mana boleh WhatsApp pasport. Jenis ada travel. Jenis ke mana-mana bawa pasport sekarang. Okey. Boleh bagi WhatsApp. WhatsApp kita pergi sana insya-Allah. Kita hantar tengok lepas ke tak mukhabarat. Insya-Allah. Okey, terima kasih. Saudara Aiman daripada Mak Kasar Defenders. Alhamdulillah banyak sangat benda-benda teknikal, benda-benda yang penting yang kita nak bawakan. Saya rasa dalam tempoh 1 jam lebih kurang begitu. Mantap, penuh dengan pelbagai input yang berinformasi. Dan komen soalan-soalan kamu semua. Saya suka netizen ataupun follow-follow kita suka tanya soalan, suka komen, banyak kutuk Amin, kutuk saya. Tak masalah. Teruskan mengutuk, kita open Amin. Yes, kita baca macam yang saya bacakan komen tentang takbir lah apalah kan. Teruskan, mungkin boleh jadikan sebagai tajuk-tajuk yang lain pada waktu akan datang. Dan boleh komen juga Allah jatuh. Dan boleh juga komen siapa speaker yang kamu semua nak. InsyaAllah kita usahakan bawa. InsyaAllah. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.